Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Jangan sia-siakan. Pada hari kiamat, ana aghfiru laka, maka aku ampunkan engkau pada hari ini. Itu yang kita mau. Oleh sebab itulah kata Nabi, itulah firman Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dihisabkan dengan hisab yang sangat mudah. Itu yang kita minta hari-hari. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusan. Allah masahil. Ya, kita baca, ya Allah, ya Tuhan kami, sahil alaina kulla asir. Permudahkanlah ya Allah kepada kami segala perkara yang susah. Permudahkanlah segala-gala di dunia dan di akhirat, maka Allah permudahkan segala-galanya. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, wahai Tuhan yang mengubahkan keadaan, hawil halana ila ahsanil hal, tukarkanlah keadaan kami ini kepada keadaan yang paling baik ya Allah. Itu yang kita minta. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Hari-hari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Sama balik dan seterusnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai Israfil, tiup olehmu akan sakakala. Maka Israfil pun meniup, kemudian berkata, ya demikianlah bunyi pada tiup yang pertama. Hai sekalian tulang yang pecah-pecah dan kulit yang bercerai dan daging yang telah hancur, bangkitlah kamu sekalian yang di dalam perut burung dan yang di perut sekalian binatang yang buas, di dalam laut yang berombak dan yang di atas gunung dan yang di dalam perut, maka bangkitlah sekalian kamu datang kepada Tuhan yang bersifat Rahman. Sifat dengan sifat kebesaran ni semualah bangun balik. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nazi'at. Allah sebut dalam surah An-Nazi'at, agak susahkah aku nak ciptakan kamu semula? Allah kata, cuba kau tengok langit cukup lama. Kita baca suratul Mulk. Kita baca suratul Mulk, Allah suruh kita ulang pandangan, farji'il basar. Tengok balik. Dua kali, karatain ini dua kali, ulang balik. Hal tara min futur. Adakah di sana cacat celah? Adakah di sana contohnya pecah-pecah? Tak ada langit ni. Siapakah yang menaikkan? Kita tengoklah, siapa dia? Allah. Mencipta langit ni dan bumi ada lebih payah daripada mencipta kamu wahai manusia, kata Allah. Allah sebut dalam surah An-Nazi'at, mencipta langit dan bumi ada lagi payah. Cipta manusia ni senang ya? Tak mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala boleh membangkitkan semula apabila kita sudah mati. Tapi kalau dia tak fikir juga dan tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan bakal menerima azab Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Lalu kita malah Jumaat baca surah Kahfi. Apa Allah sebut dalam surah Kahfi? Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Allah berfirman, ketika mana mereka minta pertolongan, tolong ya Allah, haus ni. Orang yang tak kufur pada Allah ni, haus ya Allah, haus. Yughathu bima'in, minta tolonglah beri air, maka diberikan kepada mereka air kalmuhli, seperti air yang mendidih. Mana mendidih air? Yashwil wujuh, yang menyebabkan hangus muka mereka. Kita lalu beli ayam masywi, tengok ayam masywi. Jalan Kejayaan tu ada masywi. Ayam panggang. Ayam panggang. Pergi ke Mekah, Firah masywi. Ayam panggang. Masywi dipanggang, yashwi. Allah kata dipanggangkan, iaitu muka mereka. Hancur habis. Bisa syarab, minuman mereka amat busuk sekali. Wasa'at murtafaqah, dan tempat rehat juga mereka amat teruk sekali. Ini orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila dibangkitkan, maka bangkitlah sekalian kamu datang kepada Tuhan yang bersifat kebesaran dan kekerasan. Maka bergerak-geraklah bumi itu dan keluarlah sekalian barang yang ada padanya. Demikianlah firman Allah Ta'ala
Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan oleh bumi itu sekalian yang berat-berat. Habis semua keluar. Habis semua keluar. Bila habis keluar semua, kemudian disuruhkan Allah Ta'ala akan sekalian roh, bahawa kembali ia pada sekalian tubuhnya. Hai tubuh yang taat bagi Tuhannya, lepaslah engkau dan lepaslah akan dia daripada api neraka. Dan berkatalah sekalian roh orang yang kafir dan maksiat, hai tubuh yang maksiat, bagi Tuhan yang menjadikan dia, binasalah engkau dan engkau biasakan akan daku. Masa ketua main tuduh menuduh pula, tubuh, kau punya pasal lah aku binasa, dan kau biasa akan daku, kau punya pasal lah aku binasa. Roh ni pula kata, sebab engkau lah maka aku binasa. Aduh, kerana pekerjaanmu berbuat dosa kepada Allah. Itu dia main tuduh. Itu sebab Allah sebut dalam surah Yasin, habis semua ditutup, mulut tak boleh cakap, apa semua tak boleh cakap, semua akan ditanya oleh Allah. Semua ditanya. Sebab kita ni mukallaf, iaitu diperberatkan oleh Allah, semua tanggungjawab. Sebab Allah sebut dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, semua manusia dalam keadaan kerugian. Rugi untung ni bab niaga. Kenapa Allah sebut rugi untung? Allah sebut rugi untung ni berniaga. Maknanya kita duduk di muka bumi Allah ni seolah-olah berniaga lah. Modal, dah lama Allah beri modal. Mana modalnya? Mulut, modalnya mata, modalnya telinga, modalnya kaki, modalnya tangan. Kalau betul diuruskan semua ni, berjaya. Sehingga Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku mau tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Tunjikum min azab, yang menyelamatkan daripada azab Allah. Hal adullukum ala tijaratin, Allah sebut tijarah. Maknanya tak boleh kata apa, semua mata, telinga, kaki semua ni akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ingatkan dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu, malaikat orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal dengan amal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dalam keadaan sabar. Orang ni berjaya. Makna dia semua anggota badan ni melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita nak ada zakat badan, ada zakat amwal. Kita ada zakat amwal, bayar zakat badan, ada puasa. Bila kita semayang juga, dia gabung semua. Mata memandang tempat sujud, tangan mengangkat takbir, hati ketika takbir, iaitu rukun qalbi, semua ada. Jari-jari semua berfungsi. Jari berfungsi, mata berfungsi, telinga berfungsi, otak berfungsi, semua tunduk kepada Allah. Oleh sebab itulah, mana hamba Allah yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diazab oleh Allah. Hamba yang pernah sujud pada Allah, itu kelebihan. Bila dia sujud saja kepada Allah, maka ketika itu semua ni akan hancur semua. Dan apabila dibangkitkan daripada kubur, bila dibangkitkan kepada kubur, ada satu tanah yang ada dekat muka, dekat dahi ni, dia tidak akan, tak boleh malaikat nisab. Sepotong hadis bunyi begini, idza kana yaumul qiyamah, apabila pada hari kiamat, yab'atsullahul khalaiq, Allah akan membangkitkan makhluk min kuburihim, daripada kubur mereka. Fayatil malaikatu, datanglah para malaikat. Malaikat ni pun datang ke kubur orang yang beriman, kemudian menyapu di kepala mereka daripada tanah, menjadi daripada tanah.